الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan semua larangannya, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk kematian yang pasti. Muslimin yang dirahmati Allah, sesuatu perkara besar yang bakal dilalui oleh setiap makhluk bernyawa itu adalah kematian. Sebagaimana maksud ayat 185 surah Ali Imran yang dibaca di awal khutbah ini, secara tersiratnya adalah memerintahkan kita agar sentiasa mengingati saat kematian yang pasti akan kita tempuhi. Islam mengajar kita bukan sahaja cara untuk hidup tetapi juga cara bagaimana untuk mati, supaya memperoleh kematian dalam keadaan diradai Allah. Sepanjang kehidupan kita ini, sudah tentu ramai kenalan kita yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kita, melalui ajal dan kembali menghadapi ilahi, sama ada dalam kalangan sanak saudara kita, sahabat handai, guru-guru dan mungkin juga anak isteri atau ibu dan bapa kita. Pemergian mereka sebenarnya sebagai pengajaran untuk kita, sekurang-kurangnya mengingatkan kita bahawa suatu hari nanti kita akan menyusul meninggalkan dunia. Para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyapnya seseorang itu dan tiada lagi kejadian atau kehidupan setelah itu, tetapi kematian itu adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dan jasad, bertukar atau berpindahnya sesuatu keadaan ke keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain. Kematian itu adalah satu kepastian yang dinantikan oleh orang yang bertakwa. Bukanlah musibah yang besar baginya, namun musibah sebenar yang lebih besar daripada kematian ialah lalai dalam menghadapi kematian atau hanya sedikit mengingati kematian serta meninggalkan amal saleh yang merupakan bekalan untuk kematian. Hadirin sekalian, Abu Darda radhiyallahu anhu telah menyatakan, kematian yang menimpa diri seseorang mukmin itu suatu kebaikan bagi dirinya. Tujuannya adalah baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul li abrar. Akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka mendapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai satu tempat menyambut tetamu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Manakala kematian itu bagi orang kafir pula adalah sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzabun muhin. Dan jangan sekali-kali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah di dunia dan mereka mendapat azab yang menghina di akhirat nanti.
Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, iaitu kematian. Riwayat At-Tirmizi. Walaupun ini merupakan kata-kata yang ringkas dan mudah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ianya mengandungi satu pesanan dan perintah yang amat bermakna bagi kita. Mengingati kematian dengan sebenar-benarnya dapat mencegah seseorang untuk terus berangan-angan dengan nikmat dunia. Malah manusia itu dapat hidup penuh ketenangan serta rasa syukur dengan rezeki yang Allah telah kurniakan kepadanya. Keindahan Islam mengajar kita bukan sahaja menyentuh cara hidup, tetapi Islam juga mengajar bagaimana manusia itu mengetahui cara untuk mati penuh dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama menyatakan bahawa barang siapa yang banyak mengingati kematian, maka dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. Tiga perkara tersebut iaitu dia akan segera bertaubat, dia akan selalu qanaah dalam hidup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, serta pastinya dia akan bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan barang siapa yang lalai mengingati kematian itu, maka dia juga akan dihina dengan tiga perkara, iaitu dia akan sentiasa menangguhkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa tidak mencukupi dengan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menyangka umurnya masih panjang. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh sahabat tentang umur umat baginda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usia umatku umumnya berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu." Riwayat At-Tirmizi. Ingatlah kita semua, janganlah terpedaya dengan usia dan harta yang kita miliki. Jangan kita termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Humazah ayat 2 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah. Yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, dia yakni manusia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak sama sekali, sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka Al-Hutamah. Janganlah kita tertipu dengan nikmat kesihatan. Jangan kita terlalai dengan nikmat hidup, kerana sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Sedarlah kita bahawa apabila kematian menjemput, segala-galanya milik kita akan kita tinggalkan di atas dunia ini. Malahan hanya amalan kita akan bersama kita di dalam kubur lagi bagi menemani kita. Hadis daripada Anas Abu bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, yang mengikuti jenazah itu tiga perkara. Dua perkara akan kembali dan satu sahaja akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh ahli keluarganya, hartanya dan amalannya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang. Yang kekal bersamanya hanyalah amalannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai menutup bicara khutbah hari ini, ada beberapa pengajaran dan penghayatan yang boleh kita hayati, iaitu yang pertama, umat Islam adalah memahami bahawa orang yang cerdik adalah mereka yang bersedia untuk menghadapi kematian. Yang kedua, umat Islam perlu melipat gandakan ibadah dan segala amalan kebaikan sebagai bekalan untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan sebaik-baik kematian, agar ditempatkan dalam syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard
innallaha la yuhibbul mufsidin. Dapatkanlah pahala dan kebahagiaan hari akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu daripada dunia. Lakukanlah kebaikan kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah melakukan kebaikan kepadamu. Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak sukakan orang yang melakukan kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.